A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, dan alhamdulillah kita dapat semua mengikuti slot FB Live di ISMA Subang Jaya. InsyaAllah hari ini sudah masuk pada minggu ketiga kita dalam PKP, dan alhamdulillah saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sudah semakin selesa lah untuk berada dalam suasana yang baru, berada di rumah masing-masing berbanding suasana sebelum ni. Agak terbatas kita punya pergaulan, tapi alhamdulillah kita terpaksa juga tempuh keadaan ni demi untuk memastikan kemudahan dan kesenangan pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi untuk mendengar perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Tajuk kita yang akan kita sama-sama saya kongsikan pada malam ni, saya lebih suka untuk mengatakannya sebagai satu perkongsian pengalaman supaya dia lebih dekat pada kita, supaya dia tak jadi semacam satu teori saja. Bila kita sebut tentang perkongsian pengalaman ni, maksudnya di sana ada teori, di sana ada pengalaman. Tak kisahlah pengalaman tu sama ada pengalaman yang berjaya atau pengalaman tak berjaya, tapi semua tu memberi hasil yang baik untuk kita tambah baik pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni saya akan berkongsi tentang satu tajuk yang tajuk ni kadang-kadang kita selalu dengar, tapi subjek pada tajuk tu sendiri agak jarang untuk dibahaskan. Kalau kita sebut tentang tajuk merancang matlamat keluarga, merancang tu satu tajuk yang popular sebenarnya, banyak kali kita dengar dalam pelbagai medium. Tapi bila kita letak subjeknya pada merancang matlamat keluarga tu seolah macam satu benda yang tak begitu popular sangat pada saya dan pengamatan saya. Mungkin sudut tu tak dipandang yang sangat tinggi lah. Dan bila kita sebut tentang merancang matlamat keluarga, bermaksud kita merancang ataupun merencanakan gerak kerja usaha awal ke arah kita mencapai satu sasaran, matlamat sasaran yang kita sama-sama tetapkan oleh ahli keluarga tersebut lah. Jadi kalau dalam konsep keluarga ni maksudnya suami, isteri dan juga anak-anak, di mana matlamat ni, perancangan ni dilaksanakan bersama-sama oleh semua, dirancang bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama, dan akhirnya natijah dia pencapaian pada matlamat tu akan dikongsi bersama-sama oleh seluruh ahli keluarga. Jadi secara umumnya macam itulah maksud merancang matlamat keluarga. Okey, kenapa kita fokus? Macam saya sebut tadi, kita biasa dengar perkataan merancang, tapi kenapa kita fokus keluarga? Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, format perkongsian pada malam ni akan terbagi pada dua. Pertama, bahagian pertama saya akan cerita tentang keperluan kenapa merancang matlamat keluarga satu sangat benda yang penting yang sepatutnya kita betul-betul laksanakan. Apa kepentingannya, apa impaknya kalau kita laksanakan, apa impaknya kalau kita tak laksanakan. Dan kemudian pada bahagian kedua, setelah kita dapat kefahaman jelas tentang pentingnya, saya akan share tentang bagaimana aspek pengoperasian dia. Bagaimana kita nak buat satu simple lah, saya sebut satu perancangan pengurusan matlamat yang mudah, yang sebenarnya semua orang boleh buat pun. Semoga dengan selepas tu kita dapat kefahaman dan kita ada idea untuk laksanakan, insya-Allah. Itulah harapan saya bila berakhir pada sesi pada malam ni, insya-Allah. Okey, kita balik semula pada tajuk kita tadi. Okey, kenapa kita nak fokus pada keluarga? Macam saya sebut tadi, perancangan ni satu benda yang tajuk yang biasa kita dengar. Tapi bila kita fokuskan pada subjek keluarga tu, dia jadi macam satu benda yang jarang-jarang lah sebenarnya orang buat. Sebab okey, dia ada saya akan bawa dua poin yang utama sini kenapa kita fokus pada keluarga itu sendiri. Okey, pertama, dalam keluarga itu sebenarnya adalah sumber pada kecemerlangan individu dan juga batu asas pada kecemerlangan masyarakat. Kalau kita semua faham bagaimana struktur asas pada sebuah masyarakat itu sendiri, kan? Kita bermula dengan individu-individu, kan? Jadi daripada perkumpulan individu itu melahirkan keluarga.
kan. Dua orang individu berkahwin melahirkan keluarga, daripada keluarga itu melahirkan anak-anak, akan berkembang lagi. Dan himpunan-himpunan keluarga ni akan melahirkan pada masyarakat yang lebih besar lagi. Individu, keluarga dan masyarakat. So dalam konteks ni maksudnya keluarga ni berletak di tengah-tengah di antara individu dan masyarakat, proses perkembangan dia tu sendiri. Sebab tu bila saya sebut tadi, poin yang pertama, kenapa kita fokus pada individu, pada keluarga? Sebab yang pertama, dia lah, keluarga ni merupakan sumber kecemerlangan pada individu dan juga batu asas pada kecemerlangan masyarakat. Agak pelik kenapa kat tengah-tengah jadi batu asas? Sepatutnya daripada individu tadi kan. Tapi dia kat tengah-tengah ni. Sebab tu saya cerita kat sini, sebab apa benda ni berlaku, sebab dia sangat penting pada kecemerlangan pada masyarakat tu sendiri. Okey. Izinkan saya untuk cerita lebih lanjut. Kenapa dia jadi sumber pada kecemerlangan individu dan juga batu asas pada kecemerlangan masyarakat yang kita sebut tadi. Okey. Bila kita kena konteks individu, dalam konteks merancang matlamat ni, bila kita sentuh pada ketiga-tiga kategori tadi, kategori tadi, sekarang kita fokus pada individu. Biasanya perancangan matlamat perancangan pada individu ni kita biasa dengar kan, saban tahun kita dengar semua orang letak azam kan. Setiap tahun bila nak mula masuk di bulan Januari, masing-masing dah pasang azam apa nak laksanakan yang setiap tahun. Jadi kalau dalam konteks kita, bahasa mudah kita, meletak azam tu, resolusi dan sebagainya, itu bukan satu matlamat. Dia ada matlamat apa yang dia nak dapat pada tahun tersebut. Bukanlah satu benda yang pelik. Hampir semua, termasuk saya pun kan, kadang-kadang kita letak azam dan sebagainya. Dan kemudian selepas berlangsung tempoh setahun sampai hujung tahun, dan biasanya kita akan dapati kebanyakan azam tu hanya tinggal azam saja. Orang kata macam hangat-hangat ayam, banyak tak jadi daripada yang jadi. Dan benda ni pun bukan benda yang pelik, bukan benda yang rare, memang benda biasa, termasuk pada diri saya juga. Kenapa jadi benda macam tu? Kan ada matlamat, dan akhirnya bila tak capai matlamat pada tahun, kita repeat balik azam yang tadi untuk tahun hadapan. Jadi matlamat yang sama untuk tahun depan, dan kebiasaannya tak jadi juga, berulang-ulang sampailah beberapa tahun. Jadi kita kat sini ada di situ asas untuk merancang matlamat, tetapi dari segi kejayaannya agak tipis. Sebab mungkin kelemahan dia sudut pemantauan dia, kelemahan dia sudut pushing factor tak ada dan sebagainya, yang menyebabkan dia tak mampu untuk berterusan. Itu keadaan dari skop kita kata merancang matlamat di sudut individu, apa keadaan dia. Kemudian kita pergi pada keluarga. Okey, saya tinggalkan keluarga tu sebab ini topik yang kita akan fokus bincang. Pergi pada masyarakat. Okey, masyarakat ni, kecemerlangan masyarakat ni sangat bergantung pada kecemerlangan keluarga. Kalau dalam sebuah keluarga tu, dia punya matlamat kehidupan dia jelas, terancang, teratur kehidupan dia, dia tahu keutamaan apa nak letak, mana yang nak diutamakan berbanding yang lain, dan disusun keadaan yang elok, maka sebenarnya dia akan melahirkan potensi-potensi besar, akan melahirkan banyak unsur-unsur positif yang sebenarnya akan disumbangkan pada masyarakat. Kalaulah banyak potensi-potensi yang dapat dilahirkan dengan keluarga yang lebih jelas tersusun sebagainya ni, matlamat kehidupan dia, maka dia akan mengurangkan masalah di peringkat masyarakat. Jadi akan kuranglah masalah gejala sosial pada masyarakat, akan kuranglah masalah jenayah pada masyarakat, sebab semuanya telah dibentuk, telah disusun pada peringkat keluarga itu sendiri. Sebab tu saya katakan tadi bahawa sebenarnya kecemerlangan masyarakat tadi sangat bergantung, batu asasnya adalah kecemerlangan pada keluarga itu sendiri. Kalau keluarga ni semua keluarga cemerlang, dapat lahirkan potensi yang ada, dapat kurangkan segala kemudaratan nilai negatif yang ada, maka sebenarnya tak akan menghasilkan masyarakat yang cemerlang. Tapi berbeza dengan individu tadi, disebabkan individu ni, azam individu ni kena kuat sebenarnya kan. Bila kita buat kerja seorang-seorang ni biasa kena kuat. Jadi kalau tak ada pushing factor yang kuat, maka sebenarnya kita biasanya akan gagal. Tak boleh untuk mencapai matlamat yang kita tetapkan tadi. Jadi sebab tu kita kata tadi, sebenarnya kalau dalam satu keluarga tu dia ada matlamat yang jelas, dia sebenarnya membantu pada pencapaian matlamat individu tadi. Bila kita kata keluarga, sebab tu kita kata ni sumber kecemerlangan individu adalah kecemerlangan keluarga tu sendiri. Kalau keluarga tu cemerlang dari segi matlamat kehidupan dia tersusun dan sebagainya, tentu dia akan memberi kesan pada individu tadi. Sebab kita kena faham, bila peringkat individu ni kita rancang matlamat kita rancang ni, macam saya sebut pada definisi tadi, rancangan ni kita
rancang bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama, kita raikan kejayaan bersama-sama. Dan inilah projek kita lah sebagai satu keluarga. Jadi di situ pun sebenarnya nak capai satu kejayaan pada matlamat keluarga itu sendiri, dalam tu ada sokongan, peranan setiap individu. Ayah, mak, anak-anak yang lain, abang long, abang cik, yang bongsu dan sebagainya, semua ada peranan untuk capai matlamat. Dan bila benda peranan dia ada, secara tak langsung sebenarnya setiap satu tu ada dia punya matlamat individu masing-masing nak capai. Itulah azam. Itulah azam. Jadi benda ni semua terangkum dalam satu matlamat yang besar, matlamat keluarga. Jadi akhirnya itu yang membantu kejayaan ataupun azam setiap individu untuk mencapai. Dulu bila kita buat berasingan kan, kita buat letak azam, tapi azam tu sebenarnya kita tak link dengan keluarga kita, azam kita sendiri, itu yang jadi tak berjaya. Tak ada pushing factor untuk dia bergerak menghasilkan kejayaan pada azam tu sendiri. Jadi sebenarnya itulah sebut, maknanya sangat pentingnya keluarga yang tersusun, terancang, bermatlamat ini, sebab dia memberi kesan pada individu, pushing factor pada individu, pushing factor pada ayah. Sekarang ni apa yang berlaku biasanya kan, mungkin seorang ayah dia akan rancang untuk azam diri sendiri, tapi kemudian untuk yang keluarga ni mungkin kadang-kadang dia fikir orang, ataupun mungkin dia bincangan dengan isteri dia je, tak bincang dengan anak kan. Jadi mungkin benda tu terbeban pada suatu, dia terpecah, tak ada sokongan dan sebagainya. Itu menyebabkan dia tak jadi tadi kan. Jadi kita lihat kat sini betapa pentingnya institusi keluarga ni memain peranan dalam melahirkan kecemerlangan pada seluruh komuniti masyarakat tersebut. Itu poin yang pertama, kenapa kita fokus keluarga. Kemudian yang kedua, kita kena tahu bahawa sebenarnya keluarga ni sebenarnya merupakan lubuk pahala pada kita semua. Bagi seorang mukmin ni, bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, mukmin yang baik kan, warga negara yang baik sebenarnya, keluarga ni adalah lubuk pahala pada dia. Jadi kita selalu dengar sebab bila kita nak laksanakan perubahan, nak lahirkan kecemerlangan yang saya kata tadi, kita kena ada lingkungan yang ada pengaruh. Dan keluarga ni sebenarnya lingkungan pengaruh kita. Sebenarnya bawah pengaruh kita yang boleh kita jayakan projek-projek atau matlamat yang kita hendak. Sebab seorang ayah dia ada pengaruh pada anak-anak dia, ada pengaruh pada isteri dia. Seorang isteri ada pengaruh pada suami dia, ada pengaruh pada anak-anak dia. Yang abang yang sulung ada pengaruh pada adik-adiknya. Begitulah sepenuhnya dia ada pengaruh. Dan bila kita ada pengaruh kat situ, maknanya kita ada kemampuan untuk melahirkan kecemerlangan kat situ. Dan bukan sekadar pengaruh, tapi di sana juga ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab yang mana Allah SWT terapkan, ada tanggungjawab ayah pada anak-anak, ibu bapa pada anak, tanggungjawab suami pada isteri, tanggungjawab isteri pada suami, dan juga anak-anak pada ibu bapa. Dan bukan sekadar pengaruh, tapi ada tanggungjawab yang sebenarnya mesti dilaksanakan dan akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat kelak kalau kita tak berjaya laksanakan. Sebab itu sebenarnya lubuk pahala yang sangat besar untuk kita laksanakan, capai. Kita biasa dengar hadis yang menceritakan tentang pahala yang berterusan. Ada 3 amalan yang kita akan dapat pahala yang berterusan sampai hari akhirat. Apa dia? Yang pertama ialah sedekah jariah kan. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksud ilmu yang dipelajari dan kemudian diajarkan kepada orang lain lah. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Tiga-tiga amalan ni sebenarnya insya-Allah kita akan dapat dalam kita laksanakan matlamat, merancang matlamat keluarga ni. Kalau kita betul-betul rancang, betul-betul laksanakan matlamat keluarga ni, sebenarnya kita akan dapat pahala daripada tiga kategori tadi, amalan tadi. Kenapa saya kata demikian? Okey, cuba tuan-tuan perhatikan, bila kita merancang bagi sebuah keluarga, bila kita letak satu matlamat, sebenarnya kita nak apa? Kan? Bagi seorang mukmin yang paling asas sekali, sepatutnya lah dia nak selamatkan diri dia dan keluarga dia semua daripada api neraka Allah SWT. Maksudnya dia nak bawa ahli keluarga semua masuk ke syurga, syurga Allah SWT. Itu matlamatnya paling besar. Kan? Jadi bila kita dalam keadaan itu, dah tentulah segala matlamat kita, kita rancang matlamat keluarga ni mestilah ke arah mendapat pahala kan. Takkan kita rancang benda yang buruk, kita rancang benda yang baik, benda yang soleh, benda yang diredai oleh Allah SWT. Maka dia akan jadi amal yang soleh. Jadi bila keadaan macam ini, pertama ilmu yang bermanfaat tadi kan.
bila kita duduk berbincang dengan dengan ahli keluarga kita untuk melangkah satu matlamat keluarga, kan, kita akan turunkan ilmu segala kefahaman kita supaya dapat mencapai lahirkan satu sikap. Contohnya lah, kita nak kata kita nak rancang matlamat bagi satu contoh contoh, okey, kita nak letak ada budaya sampai hujung tahun ni matlamat kewangan kita kena ada simpanan sebanyak berapa, kata 100,000 kan. Itu sebenarnya budaya yang elok ke? Sebenarnya satu budaya yang elok kan, sikap yang elok, sikap yang positif. Dan sebenarnya kalau kita berterusan amalkan kan, kita mengajar pada anak-anak kita untuk ada budaya menyimpan sifat yang positif macam tu, dia akhirnya kalau dia tahu benda tu satu benda yang elok, dia akan turunkan pada generasi yang seterusnya. Macam kita jugalah, ada setengah-setengah benda yang mak ayah kita ajar dulu, kita rasa semua elok dan kita perlu kekalkan, kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita kan, yang kita berterusan sampaikan kepada anak kita supaya diwarisi. Jadi itu sebenarnya seperti ilmu kan? Jadi kalau kita boleh buat laksanakan benda macam tu, akhirnya anak-anak akan ambil benda sebagai ilmu yang memang dia kata bagus benda ni, boleh diperturunkan lagi dan dia akan turun kepada generasi yang akan datang. Dan berlalu beberapa generasi yang lain, kita dalam macam matlamat keluarga tu, kita dapat saham kat itu, saham ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan anak yang soleh yang berdoakan kan. Kita kata tadi perancangan kita dah tentu dapat keridhaan Allah SWT, dah tentu tak akan dapat syurga Allah SWT. Itu dah tentu merancang amal yang soleh kan. Dan kalaulah benda tu bukan satu yang kita ceritakan nambakan, dah tentu kita akan berusaha sungguh-sungguh mendapatkannya, dan kita akan selalu berdoa agar matlamat itu tercapai. Dan dari situ adalah matlamatnya kategori tadi, anak yang soleh yang mendoakan. Begitulah generasi yang seterusnya akan buat juga. Dan begitu juga sedekah jariah kan, segala jerih payah kita, segala fikiran yang kita sumbangkan, segala duit yang kita korbankan untuk capai matlamat itu sebenarnya adalah sedekah jariah yang akan berterusan pada yang kita dapat pada sehingga kiamat, selagi generasi itu akan terus beramal dengan apa yang telah kita sama-sama rangkakan tadi. Jadi kalau kita lihat dengan hadis ini, dengan keadaan kita rancang, tidakkah itu kita anggap sebagai satu lubuk pahala yang besar kan, yang sebenarnya semua orang boleh buat, lubuk pahala yang dah ready depan mata kita, platform yang ada depan mata kita yang sepatutnya kita laksanakanlah untuk dapat pahala. Jadi itu itu sebenarnya kalau kita begitu pentingnya keluarga tadi, sebab dia sumber motivasi untuk, saya ulang, sumber motivasi untuk individu yang cemerlang dan juga batu asas pada kecemerlangan masyarakat, dan kemudian dia jadi lubuk pahala pada kita untuk beramal dapat pahala yang banyak. Jadi di situ saja kita lihat satu fokus yang sangat penting pada keluarga tu sendiri. Okey, setelah kita lihat kenapa keluarga menjadi fokus utama, kita lihatlah apa yang terjadi pada dilema kita sekarang kan, dalam keadaan kita sekarang, apa yang terjadi pada kita ni menyebabkan kita bila kita tak laksanakan, tak bersungguh-sungguh merancang matlamat keluarga ni, apa yang terjadi pada masyarakat kita pada hari ini. Pertama sekali, yang berlaku ialah kita selalu akan gagal dalam azam peribadi kita. Macam saya sebut tadi kan, setiap tahun kita semua berazam untuk laksanakan azam peribadi kita, tapi setiap tahun tu juga kita akan fail kan. Banyak yang fail daripada yang berjaya, dan kita akan repeat lagi, ulang balik pada tahun akan datang. Sebab tak berjaya, kita ulang lagi, dan akhirnya tak sudah sampai macam tu juga. Jadi disebabkan tadi apa saya kata tadi, sebab tak ada pushing factor. Bila kita buat kerja seorang-seorang, dia tak akan kuat pushing factor dia, yang akan faktor yang menolak dia untuk terus ke depan lagi. Berbanding kalau kita ada matlamat keluarga, bila kita ada matlamat keluarga macam saya sebut yang tadi, dia akan membantu untuk capai matlamat individu tadi. Jadi sekarang yang berlaku dalam masyarakat ni, yang biasa termasuk saya jugalah kan, bila tak mencapai azam peribadi disebabkan kita tak bersungguh-sungguh dalam sana macam matlamat keluarga tadi, macam keluarga. Kemudian yang kedua, apa yang berlaku juga di sana, kita selalunya bila kita tak ada rancang matlamat keluarga ni, banyak kes sebenarnya kita selalu diselamatkan. Sangat banyak kali kita diselamatkan oleh nasib. Kita kata nasib. Sebab apa? Sebab kita selalu dengar kan mitos kalau orang sebut tu, contohnya kan, mak ayah kita dulu pun tak ada pun buat perancangan keluarga, merancang matlamat keluarga dan sebagainya, tapi anak-anaknya jadi orang juga kan, jadi juga macam kita kan, hebat juga. Tapi kita nak sebut benda tu, takkanlah kita nak letak semua benda pada nasib kan. Nasib baik Allah SWT bagi
hidayah dia, kita dapat lahir manusia seperti yang kita ada sekarang ni lah. Tapi kalau nasib tak baik, dia akan jadi lain kan. Kita kena ingat bahawa bukan setiap masa nasib tu akan baik. Setiap masa tu akan baik. Alhamdulillah Allah SWT dengan didikan mak ayah kita yang agak terhad dulu, lahirlah manusia yang hebat seperti kita lah, seperti saudara Sultan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat masa tu cabaran dia berbeza. Banyak faktor yang membantu macam mana berjaya. Pada masa dulu, mungkin salah contohnya, faktor masyarakat tu sendiri membantu memantau anak-anak tu supaya tak nakal sangat, jadi orang dan sebagainya. Tapi benda tu tak ada sekarang. Kita dah kehilangan, jadi benda tu kita tak boleh laksanakan. Tak boleh capai kalau kita guna kaedah yang sama juga. Dan sebenarnya bila kita merancang ni, sebenarnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai jadi generasi yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Jadi saya rasa itu sangat bersesuaian dengan konsep tawakal kita kepada Allah SWT. Kita berusaha sungguh-sungguh dan akhirnya kita serah kepada Allah SWT untuk menentukan kejayaan dia. Tapi kalau kita tak berusaha, tak merancang, itu yang kita kata, bila tak merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Kita takkan mampu lah cakap seperti itulah. Mungkin kita ada pengalaman banyak mungkin saya boleh share sikit pengalaman saya dalam kehidupan saya ni. Contohnya bila baru kahwin setahun, tak sampai setahun dah ada rumah. Jadi alhamdulillah dapat rumah, mungkin kecil dan sebagainya, tapi dapat rumah sendiri. Dah mula ada rumah sendiri. Jadi mungkin tu nak kata nasib jugalah, ada duit untuk dapat kan. Itu salah satunya. Kemudian dapat pula kesempatan nak pergi haji. Umur 40 dapat kesempatan pergi haji. Padahal benda tu macam seolah kami tak rancang pun, kan? Tak rancang pun. Simpan duit pun masa tu disebabkan nak simpan duit raya anak-anak, buka tabung haji. Bila buka tabung haji, orang tabung haji tanya, kenapa encik nak daftar kat pergi haji? Jadi betul juga daftar haji. Nasib juga tak rancang, nasib kan. Sampai akhirnya bila dapat panggilan haji pun macam tu. Bila dapat panggilan haji, duit pula tak cukup. Kan? Itu nampak semua tu faktor-faktor nasib. Nasib baik menyebelahi. Kan? Dan alhamdulillah Allah SWT beri rezeki, dapat juga kekuatan kewangan dan boleh pergi haji. Sampai satu masa bila saya bercerita dengan isteri saya berkongsi, bila kita lihat balik ni, banyak benda nasib dalam perjalanan hidup kita kan. Takkan kita nak bergantung pada nasib saja. Macam saya kata tadi, nasib baik takkan sentiasa kita bernasib baik kan. Kalau kita tak bersungguh, tak rancang sungguh-sungguh, kemungkinan akan jadi nasib buruk kalau kita salah. Ditakdirkan Allah SWT macam tu kan. Dan mula merancang, saya sendiri mula merancang pada masa tu, anak sulung saya dah umur 15 tahun. Dah sangat lambat kan untuk merancang. Kalau kira sangat lambat lah, dari 15 tahun pun nak rancang kan. Dan benda tu selepas kita duduk merancang bersama-sama dengan anak-anak, merancang matlamat keluarga, selepas tahun tu baru kita nampak kesan dia. Baru kita nampak banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang dapat bila kita merancang. Yang sebelum ni, kalau lah kita boleh buat lebih awal dulu kan, bukan dah anak dah umur 15 tahun baru buat. Mungkin kalau kita buat 5 tahun dulu, baru kahwin dah start buat perancangan tu, dah tentulah lebih banyak lagi manfaat kita dapat kan. Tapi lebih baik daripada kita lambat. Lebih baik lambat daripada tak buat. Jangan takut terlewat. Yang paling takut adalah tak buat langsung. Kalau kita lewat, insya-Allah kita masih boleh perbaiki lagi keadaan yang ada. Jadi itu yang saya sebut, sebenarnya bukan saudara saya pun mengalami benda yang sama banyak kali. Kita diselamatkan oleh nasib. Dan nasib ni kalau kita biarkan, kita tak kawal, kita serah, kalaulah itu merupakan perancangan peribadi kita serahkan peribadi kita pada nasib, dah tentulah mungkin risikonya kurang. Tapi bila kita letakkan masa depan ahli keluarga yang kita sayang ni pun pada nasib, dah tentulah dia merupakan satu benda yang tak bagus lah pada diri kita lah. Okey. Jadi itulah kalau kita lihat, kalau orang tak merancang, itulah akan jadi pada dia kan. Serah lagi pada nasib segala-galanya. Okey. Kemudian apa faedahnya orang yang akan merancang matlamat ni pada diri dia sendiri kan? Sebenarnya banyak faedah yang boleh dapat dari orang yang merancang ada matlamat keluarga ni. Kalau tak ada matlamat, insya-Allah dia akan dapat
benda-benda ni lah. Pertama sekali, ibu bapa tak akan pening kepala lagi. Bila kita ada matlamat keluarga, macam saya sebut tadi, bila kita ada matlamat keluarga, kalau sebelum ni yang fikir pasal keluarga mungkin ayah je saja, ataupun ayahnya bincang dengan mak dia, bincang dengan keluarga. Tapi benda tu tak akan berlaku dengan elok sebab tak ada support, tak ada komitmen. Tapi bila kita rancang keluarga bersama-sama dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri sekali hidup bersama, insya-Allah perancangan tu anak-anak kita akan nampak big picture. Apa kita nak dapat daripada matlamat ni, dan mereka akan support, akan sambung support. Mudah gitu laksanakan. Saya ambil contoh dulu, saya nak bagi wujudkan budaya hafazan dalam rumah sangat susah. Suruh dan sebagainya tak jalan. Tapi lepas kami buat, kita panggil retreat keluarga untuk rancang matlamat, lepas tu sangat mudah untuk mereka setiap pagi akan secara automatik dia akan hafaz sendiri. Jadi benda tu berlaku dengan elok sebab ada komitmen. Semua ada sokong. Jadi ini penting supaya mak ayah tak pening kepala. Kemudian keyakinan diri bertambah. Yang kedua, keyakinan bertambah. Sebab apa keyakinan bertambah? Sebab bila kita berjaya dapat matlamat yang kecil, kita akan mula ada keyakinan diri dan kita akan sanggup untuk terima matlamat yang lebih besar lagi. Jadi mengajar kita mula daripada capai matlamat kecil kepada matlamat yang lebih besar lagi. Dan dia akan menambahkan keyakinan kepada kita lah. Bukan sekadar keyakinan pada mak ayah tu sendiri, tapi pada anak-anak tu sendiri. Jangan underestimate sebenarnya bila kita buat perancangan keluarga ni, kita boleh melibatkan juga anak-anak kita yang kecil. Anak saya yang umur 4 tahun, 3 tahun pun dah boleh capai matlamat keluarga tu bila kita bagi. Sebab kita dulu sebenarnya kita tak fikir, sekarang dia boleh dapat bila kita rancang betul-betul. Kemudian yang seterusnya, dia mengurangkan juga, mengeratkan lagi hubungan antara keluarga. Orang sangat suka bila kita seseorang tu ada matlamat yang jelas, tahu apa nak buat untuk capai matlamat tersebut. Orang sangat suka bergaul macam ni. Jadi bila kita dalam satu keluarga, masing-masing saling faham ini, kita akan ada hubungan yang erat. Dan pada masa yang sama dia membina satu asas kestabilan emosi. Emosi dia kuat untuk tanggung kegagalan, kuat untuk tempuh cabaran untuk capai matlamat tadi. Matlamat tu mungkin gagal, mungkin tercapai, dia akan berfikir kenapa tak gagal. Daripada awal lagi kita bina asas emosi yang kuat supaya mereka boleh berjaya. Dan yang seterusnya juga, faedah yang kita dapat kalau matlamat ni sebenarnya dia akan mengurangkan krisis komunikasi. Sebenarnya krisis komunikasi yang berlaku dalam keluarga kita ni, sama ada komunikasi suami dan isteri, komunikasi mak, ibu bapa dengan anak-anak, sebabkan tak ada kesepakatan kan. Bila kita ada matlamat, kita rancang bersama, duduk bersama rancang, jadi kita semakin erat, kita akan tahu tujuan apa kita nak buat. Semua akan buat, ambil peranan masing-masing untuk capai matlamat yang ada. Jadi kita tahu masing-masing ni buat sebabkan apa. Jadi dia akan ada kurangkan krisis komunikasi tu. Tak percaya, cuba buat, insya-Allah akan. Dan yang terakhir sekali, sebenarnya akan meninggalkan legasi tadilah. Macam saya sebut tadi, kalau kita rancang yang elok, benda tu jadi elok, dia akan diwarisi pada anak-anak kita generasi yang akan datang. Dia akan ulang benda yang sama. Jadi dia akan meninggalkan satu budaya yang positif dalam keluarga itu sendiri. Keluarga kita sendiri tu ada budaya positif. Dan budaya positif ni dia akan menjadi legasi, peninggalan kita yang paling terbaik untuk anak-anak kita. Ada satu hadis riwayat Tirmizi mengatakan, yang maksudnya tiada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Tiada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Jadi itu menunjukkan kita perlu meninggalkan legasi yang terbaik pada anak-anak supaya dia boleh repeat, dia boleh warisi dan berkembang pada masa akan datang. Dan akhir sekali, faedah yang kita dapat, maksudnya kalau kita lihat anak-anak kita, kalau kita daripada awal terlibat dengan perancangan matlamat keluarga, dia akan jadi seorang yang bertanggungjawab. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, pembantu dia, pengasuh dia, sebut dengan dia, engkau lah yang akan buka kota Konstantinopel ni daripada umur dia muda. Dia sebut setiap hari sampai akhirnya bila dia umur apa, tak salah dalam umur 20 tahun dia dah berjaya membuka kota Konstantinopel. Sebab apa? Dia dah ajar tanggungjawab tu daripada kecil. Jadi kita jangan underestimate anak-anak kita dalam buat perancangan keluarga ni. Itu semua akan capai kalau kita bersungguh-sungguh kan. Tapi kalau kita tak buat perancangan ni, memang anak-anak kita pun tak akan ada perasaan tanggungjawab daripada kecil untuk laksanakan. Jadi alhamdulillah, dengan benda-benda tu semua, kalau kita berjaya melaksanakan dengan baik, maka sebenarnya sepatutnya tak lagi menjadi satu tak lagi menjadi sepatutnya kita tak kena bersegera lah, tak lagi berlengah-lengah untuk laksanakan matlamat keluarga sebab kepentingannya itu sendiri. Okey, kemudian yang kedua dari sudut
pengoperasian bagaimana laksanakan. Okey, bila kita nak buat laksanakan perancangan keluarga ni dia mudah je. Saya tak nak fikir benda yang susah-susah kan. Kita fikir simple, yang penting dia boleh capai. Kita boleh bagikan matlamat keluarga tu berapa matlamat lah. Tapi yang biasanya Imam Ghazali cadangkan tu, dia kata paksi-paksi utama tu bagi pada 5 lah. Paksi agama, paksi jasmani, paksi akal, paksi akhlak dan juga paksi sosial. Dan mungkin benda tu kita boleh rationalkan kan dalam bentuk yang lebih faham lah. Contohnya faktor jasmani tu mungkin kemahiran matlamat kesihatan, mungkin matlamat kewangan kan, paksi jasmani tu. Paksi akal mungkin dari segi skill, kemahiran, ilmu yang nak ada, benda-benda tu boleh kita implementkan. Dan saya cadangkan contoh yang boleh kita buat, macam contoh yang ni lah, kalau boleh saya tunjukkan kat sini, cita-cita keluarga kan, keluarga kami 2020. Jadi kat situ kita buat setiap ahli keluarga tu apa nak capai, dan kemudian atas tu matlamat, setiap matlamat yang kena capai lah. Dan kemudian bintang-bintang tu menunjukkan sebenarnya setiap matlamat tu dia kena buat, yang kosong tu dia tak payah buat. Jadi kita boleh letak daripada ayah, ibu, anak pertama sampai anak keberapa yang paling kecil umur dia, untuk kita lihat capaian dia. Ini sebagai asas awal lah kita boleh buat. Dan kemudian mungkin dari segi matlamat yang ada, terpulang pada kita nak tambah ataupun kurang, tapi daripada tu kita boleh lahirkan yang lain lah, sesuai. Jadi bila kita buat matlamat ni jangan tension sangat sebab dia mesti macam kita kata tadi lah, mesti berdasarkan matlamat yang realistik dan sebagainya, supaya kita boleh mampu untuk capai. Dan mungkin ni satu contoh yang lain, contohnya matlamat kemahiran kan. Daripada anak-anak tu kita letak apa matlamat nak capai, kemudian apa tindakan yang perlu buat. Jadi tindakan yang perlu buat ni mesti ada tempoh dia, mesti realistik, mestilah boleh diukur, mesti boleh dicapai, dia ada tempoh dan sebagainya, supaya dia tak jadi angan-angan mak jenin. Jadi ini mungkin antara contoh yang kita boleh buat. Sebenarnya tuan-tuan lebih mahir buat tu. Dan akhir sekali, kita boleh laksanakan benda tu, kita boleh buat pemantauan dari segi penilaian 3 bulan sekali, untuk kita tengok apa yang kurang untuk kita tambah baikkan lagi. Jadi benda ni kalau keputusan kita buat, kita insya-Allah kita boleh capai sesuatu. Jadi di akhirnya saya sangat yakin dengan model simple ni pun senang kita buat. Saya sangat yakin sebenarnya kalau kita mula merancang matlamat kita, insya-Allah kita akan dapat natijah yang positif. Tak akan dapat natijah yang negatif. Percaya tak cakap saya? Sebab apa? Sebab apa saya yakin? Pertama sekali, sebab keberkatan. Bila kita buat satu kerja ni dalam keadaan berjemaah bersama-sama, keberkatan tu ada, dan pahala tu dia mudah untuk Allah SWT terima permohonan kita tu sendiri lah. Bila kita buat bersama, pahalanya lebih besar, lebih ada berkah. Dan kemudian yang kedua, kita akan lebih bersungguh-sungguh. Ada kat itu kesungguhan dan itqan kan, yang mana insya-Allah Allah akan beri hidayah pada kita untuk kita capai matlamat tersebut. Dan akhir sekali, saya nak sebut, jangan kita takut terlewat. Buat, terlewat pun tak apa, lebih baik buat daripada tak buat langsung. Walaupun lewat, buat dia, insya-Allah kita akan dapat sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal. InsyaAllah akan ada pertambahan. Tak 100% pun, 50%, 40%, 10% pun tetap bertambah. Tapi kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Jadi kesimpulan saya nak cerita kat sini, bahawa sebenarnya merancang matlamatnya satu benda yang sangat besar, sangat besar. Dan kalau kita serius melaksanakannya, insya-Allah impaknya lebih besar. Kalau kita lihat statistik kat Malaysia ni, ada 9 juta. Saya lihat statistik penduduk baru ni, ada 9 juta pasangan kat Malaysia daripada 30 juta penduduk tadi. Kat Malaysia 9 juta adalah pasangan yang berkeluarga. Kita boleh bayangkan tak kesannya kalau 9 juta melaksanakan matlamat keluarga dengan sungguh-sungguh, dia akan memberi kesan pada 30 juta yang lain. Bukan sikit bukan sikit. 9 juta tu sangat besar kesannya. Jadi insya-Allah saya doakan supaya kita semua dapat sama-sama berusaha, bermula pada hari ini, mula duduk bersama keluarga. Saya sampai sekarang ni, bila setiap kali bulan 12, anak-anak akan sebut bila ayah nak buat jadual. Dia guna perkataan jadual. Sebenarnya jadual tu sebenarnya retreat kami untuk buat perancangan keluarga. Sebab macam jadual kan. Sekarang dia orang yang ingatkan kita. Jadi maksudnya budaya itu dah serap. Dia orang dah terima dan dia orang akan laksanakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya harap matlamat pembentangan pada malam ini untuk merancang matlamat keluarga tu dapat saudara fahami dan
dapat sampai lah insya-Allah. Apa yang lemah tu apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, yang baik daripada Allah SWT. Jadi saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan. Semoga kita boleh berjumpa lagi lah di masa akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.